Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ke dalam channel Ammar. Dan seperti biasa, kalau saya upload video ini, bermakna video ini adalah untuk melengkapkan pentaksiran berterusan bagi subjek yang tertentu. Jadi untuk kali ini adalah untuk menyelesaikan tugasan 3 bagi subjek Sosiologi EDU 3134, yang mana saya akan merungkaikan ataupun akan membahaskan ataupun menghuraikan lagi berkenaan pendidikan sebagai pemangkin mobiliti sosial dalam era transformasi digital. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Ammar Zahin bin Mak Osman dari kelas T2 S2.08, dan juga pensyarah bagi subjek ini ialah Dr. Rubaiyah binti Siddiq. Tanpa membuang masa, ayuh kita teruskan. Baik, sekarang kita pergi dahulu kepada pengenalan pada tajuk kita yang utama, iaitu pendidikan ini merupakan satu alat dalam meningkatkan mobiliti sosial yang secara langsung memberi kesan kepada stratifikasi sosial dalam sesebuah masyarakat. Secara definisi, mobiliti sosial itu kita definisikan sebagai pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial, sama ada dari aras bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dalam era moden ini, sistem pendidikan Malaysia mengalami perubahan yang terlalu pesat melalui transformasi digital, pengenalan dasar-dasar baharu dan kaedah pembelajaran inovatif seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Malaysia PPM 2013 hingga 2026. Dan juga baru-baru ini telah keluar rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Okey, sekarang ni persoalan utama ialah adakah sejauh mana perubahan ini benar-benar mampu merapatkan jurang sosioekonomi dan meningkatkan peluang mobiliti sosial bagi semua lapisan pelajar. Kita akan lihat terlebih dahulu perubahan sistem pendidikan semasa. Baik, poin yang pertama di sini adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini adalah perubahan yang paling ketara dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Sebagai contohlah, penggunaan platform dalam talian seperti Google Classroom, aplikasi pendidikan, video pembelajaran dalam YouTube, serta penggunaan kecerdasan buatan ataupun sekarang ni AI kan, telah mengubah cara pelajar itu memperoleh ilmu. Tambahan pula, pengalaman COVID-19 telah mempercepatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, sekaligus menjadikan teknologi sebagai keperluan asas dalam pendidikan. Kalau kita lihat sekarang ni, waktu COVID-19 dulu pun, Kerajaan Malaysia KPM telah melaksanakan PDPR, dan dari situ juga daripada masa ke masa. Sebagai contoh, baru-baru ini cuaca yang ekstrim yang berlaku di negeri Kedah telah menyebabkan dua daerah di Kedah terpaksa melaksanakan, sekolah-sekolah di situ terpaksa melaksanakan PDPR kan. Jadi penggunaan teknologi ini membolehkan pelajar mengakses pelbagai sumber pembelajaran tanpa batasan. Seperti contoh geografi kan, murid boleh buka Google Maps, buka yang gambar punya tu, boleh zoom, boleh lihat keadaan geografi setempat ataupun di negara lain. Contoh dia nak pergi ke Itali, dia cari Itali dan dia boleh lihat geografi di situ kan. Seperti lepas itu, inisiatif seperti Digital Education Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan akses kepada bahan pembelajaran digital yang berkualiti. Hal ini membolehkan pelajar termasuk yang berada di luar kawasan bandar memperoleh pendidikan yang standing dengan pelajar yang di kawasan bandar. Kalau kita tengok dekat dalam D5 itu, KPM ada menyediakan inisiatif buku teks dan juga beberapa kelebihan yang lain, supaya dengan ini pelajar-pelajar itu
boleh terus belajar, tak kira di mana, sama ada di bandar ataupun luar bandar. Dan dari situ tiada jurang lah, untuk mengelakkan jurang yang terlalu tinggi, yang terlalu besar antara murid luar bandar dan juga bandar. Jadi dari perspektif mobiliti sosial, penguasaan teknologi dan kemahiran digital merupakan satu bentuk modal baharu yang sangat penting dalam era revolusi industri 4.0. Pelajar yang mahir dalam teknologi mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang digital seperti pengaturcaraan, reka bentuk grafik, pemasaran digital dan juga analisis data. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang mempelajari kemahiran secara kendiri melalui platform YouTube, dan juga seterusnya menjana pendapatan melalui kerja bebas ataupun freelancing. Sekarang ni banyak seperti affiliate di TikTok juga kan. Situasi ini menunjukkan bahawa teknologi mampu membuka peluang kepada pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka tanpa bergantung sepenuhnya kepada pendidikan formal. Okey, tetapi walau bagaimanapun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menimbulkan cabaran seperti jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti elektronik dan sambungan internet yang stabil. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah atau yang tinggal di kawasan pedalaman mungkin menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Oleh itu, walaupun teknologi ini berpotensi besar dalam meningkatkan mobiliti sosial, tetapi keberkesanannya bergantung pada tahap akses yang saksama. Baiklah, perubahan yang kedua yang dalam pendidikan kita sekarang adalah dasar pendidikan yang menekankan TVET dan juga pendidikan inklusif. Okey. Perubahan dasar pendidikan ini juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Antaranya ialah menekankan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, iaitu TVET, serta alternatif kepada laluan akademik tradisional. TVET memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh kemahiran praktikal yang relevan dengan keperluan industri. Dalam sistem pendidikan tradisional, kejayaan sering diukur berdasarkan pencapaian akademik semata-mata. Namun, pendidikan ini tidak sesuai untuk semua pelajar kerana setiap individu mempunyai kebolehan dan minat yang berbeza. Dengan adanya TVET ini, pelajar yang kurang cemerlang dalam akademik masih mempunyai peluang untuk berjaya melalui penguasaan kemahiran teknikal seperti kejuruteraan, mekanikal, kulineri dan juga teknologi maklumat, kan? Sekarang kalau contoh kalau kita tidak minat, murid kita tidak minat kepada pembelajaran, mungkin dia hebat dalam automobil, dia minat modify dia punya motor kan, dia modify dia punya kereta kan. Jadi kita boleh suggestkan dia, kita boleh dorongkan dia untuk mengambil TVET ini. Itu salah satu usaha daripada kerajaan lah. Dari sudut mobiliti sosial, inilah TVET membuka laluan kepada pelajar untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang kompetitif tanpa perlu memiliki ijazah universiti. Sebagai contoh, graduan TVET boleh bekerja sebagai juruteknik, operator mesin atau usahawan dalam bidang kemahiran tertentu. Permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja mahir dalam sektor industri turut meningkatkan peluang pekerjaan bagi graduan TVET. Hal ini secara tidak langsung membantu mengurangkan jurang pendapatan dalam rakyat, dalam masyarakat. Di sini kita boleh tengok kesan kepada mobiliti seseorang itu yang mengambil TVET. Selain itu, dasar pendidikan inklusif turut memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas (MBK) untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Pendidikan inklusif memastikan bahawa semua pelajar, tak kira latar belakang atau keupayaan, mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti. Ini penting dalam memastikan tiada golongan yang tercicir daripada sistem pendidikan dan seterusnya meningkatkan peluang mobiliti sosial secara menyeluruh. Kalau kita tengok orang OKU ni lah, kalau kita lihat, orang kata alah, budak ni tak ada masa depan. Tetapi salah. Dasar inklusif yang diperkenalkan ke PM dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026 ni menyokong mereka untuk kita lakukan pendidikan inklusif secara menyeluruh. Tak kisah pelajar itu berkeperluan khas ataupun pelajar perdana, supaya kalau kita lihat, kalau budak OKU ni, kalau dia ada pendidikan juga,
InsyaAllah kan, hidup dia kat luar tu, selepas habis tamat pengajian tu, dia boleh cari kerja lagi. Dia ada kemahiran tertentu yang dia kuasai. Namun cabaran dalam pelaksanaan TVET ialah persepsi masyarakat yang masih menganggap laluan akademik lebih tinggi nilainya. Betul kan, orang kata lah TVET ni kerja payah kan, kerja dalam panas apa semua, orang lebih fokus kepada akademik. Orang kata kola biru dan juga kola putih ni. Persepsi ini boleh menghalang pelajar daripada memilih laluan yang sesuai dengan kebolehan mereka, sekaligus menjejaskan potensi mobiliti sosial. Baiklah, perubahan kepada sistem pendidikan pada zaman sekarang pula. Yang ketiga adalah kaedah pembelajaran baharu, iaitu PBL dan juga Student Based Learning. Iaitu PBL adalah pembelajaran berasaskan projek based learning, dan juga bilik darjah terbalik seperti flipped classroom, iaitu yang fokuskan kepada student centered learning. Okey, kaedah ini sebenarnya memberi kesan ataupun memberi penekanan kepada penglibatan aktif pelajar, bukan sahaja dalam proses pembelajaran. Okey, pelajar bukan sahaja menerima maklumat secara pasif, tetapi turut terlibat aktif dalam melakukan aktiviti kerja untuk berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan juga bekerjasama dalam kumpulan. Okay, melalui pendekatan ini, pelajar dapat membangunkan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan, kreativiti dan juga pemikiran kreatif. Ada 6 C di situ kan. Dalam konteks mobiliti sosial, okay, kemahiran ini sangat penting untuk seseorang individu itu. Sebab apa? Sebab dalam masa sekarang, majikan tidak hanya menilai kepada pencapaian akademik, tetapi juga kebolehan individu itu untuk beradaptasi. Itu adalah key pointnya, iaitu beradaptasi dengan perubahan dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Sebagai contoh, seorang pelajar tu terlibat dalam projek perniagaan. Mungkin pada waktu open day sekolahnya, dia mengambil tempat untuk berniaga. Dan di situ dia mempunyai pengalaman praktikal yang boleh digunakan dalam pekerjaan sebenar. Sebagai contoh, cara untuk menguruskan kewangan dan cara untuk melayan customer dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun, keberkesanan kaedah pembelajaran ini bergantung kepada tahap kesiapsiagaan guru. Guru perlu mempunyai kemahiran dan latihan yang mencukupi untuk melaksanakan kaedah ini dengan berkesan. Tanpa bimbingan yang betul, pelaksanaan kaedah baru ini mungkin tidak mencapai objektif yang diharapkan. Sudah selesai saya kupaskan perubahan sistem pendidikan semasa. Yang ada 3, iaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan, kemudian dasar TVET dan juga pendidikan inklusif, dan juga kaedah pembelajaran baru. Sekarang saya akan kumpaskan iaitu impak transformasi, iaitu kesan positif dan juga cabaran dalam pendidikan zaman sekarang. Kesan positif terhadap mobiliti sosial. Okay, kalau kita tengok secara keseluruhannya kan, perubahan dalam sistem pendidikan ini telah memberi kesan yang signifikan kepada meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Yang pertama, dari segi positif lah, perubahan ini telah membuka peluang kepada pendidikan yang lebih luas dan juga terbuka. Akses kepada pendidikan yang lebih baik membolehkan pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, seterusnya meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dasar pendemokrasian pendidikan memastikan semua rakyat, termasuk golongan miskin, mempunyai hak mendapat pendidikan sehingga ke peringkat universiti. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mobiliti antara generasi. Anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah kini mempunyai peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Pendidikan ini membolehkan anak-anak daripada keluarga seperti petani atau penoreh getah mengubah taraf hidup mereka menjadi golongan yang lebih profesional seperti doktor atau jurutera. Sekarang ni kalau kita tengok pun dah banyak kan, seperti keputusan SPM baru-baru ini pun kita dapat lihat anak penoreh getah,
dapat 11 A+, anak pekerja kilang dapat 10 A, dapat straight A, apa semua kan. Anak pembantu anak peniaga restoran, peniaga warung kecil juga dapat melanjutkan pelajaran kepada universiti luar negara. Dan itulah kita boleh lihat pendidikan ini mengubah ataupun mengubah mobiliti sosial seseorang itu daripada rendah ke atas. Seterusnya adalah pengecilan jurang, akses kepada pendidikan digital dan beasiswa. Mobiliti ditajam membantu meminimumkan perbezaan antara status asal kelahiran dengan pencapaian masa depan murid. Jadi ketiga-tiga ini adalah kesan positif yang dapat kita rungkaikan, dapat kita kupaskan terhadap pendidikan di dalam pendidikan untuk mengubah mobiliti sosial seseorang. Walaupun perubahan dalam sistem pendidikan ini membawa kepada pelbagai manfaat, namun terdapat juga beberapa kesan negatif dan cabaran yang perlu diberi perhatian bagi memastikan peluang mobiliti sosial dapat dinikmati secara adil oleh semua pelajar. Antara cabaran utama adalah jurang digital, konflik dan tekanan emosi serta pengkelasan sekolah yang mewujudkan ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. Baiklah, saya akan kupaskan yang pertama dulu, iaitu jurang digital. Jurang digital ni merupakan cabaran yang paling ketara dalam era pembelajaran berasaskan teknologi ini. Jurang ini merujuk kepada ketidaksamaan akses pelajar terhadap peranti elektronik seperti telefon bimbit, komputer riba, tablet serta sambungan rangkaian internet yang stabil. Pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar ataupun pedalaman mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan capaian internet yang lebih baik, sekaligus menjejaskan keberkesanan pembelajaran dalam talian. Selain itu, pelajar pada keluarga berpendapatan rendah B40 mungkin tidak mampu memiliki telefon bimbit mereka sendiri ataupun peranti yang mencukupi untuk mengikuti kelas dalam talian. Keadaan ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran berbanding rakan sebaya mereka yang mempunyai kemudahan yang lengkap. Dalam jangka masa panjang, jurang ini boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka dan seterusnya menghalang peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Selain itu, kita lihat yang kedua iaitu konflik dan juga emosi. Konflik emosi ini termasuk cabaran yang semakin ketara dalam sistem pendidikan masa kini. Sebab apa? Sebab persaingan yang tinggi dalam akademik ini, dalam akademik dan juga kerjaya, membolehkan pelajar ini tertekan, terutama sekali apabila mereka gagal mencapai jangkaan yang ditetapkan oleh diri mereka sendiri dan juga keluarga ataupun masyarakat. Kegagalan ini boleh menimbulkan perasaan rendah diri, stres dan dalam kes yang lebih serius, gangguan daripada kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Seperti contoh, kalau kita lihat baru mungkin dalam kes tahun lepas, tak silap saya, seorang pelajar tingkatan calon SPM lah, beliau membunuh ibunya sendiri kerana stres, kerana harapan yang terlalu tinggi yang diletakkan. Okay. Tambahan pula, individu yang mengalami kejatuhan status sosial seperti kehilangan pekerjaan atau muflis turut berdepan tekanan emosi yang boleh menjejaskan motivasi untuk mereka terus berusaha. Situasi ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga berkait rapat dengan kesejahteraan psikologi individu. Jika aspek ini tidak ditangani dengan lebih baik, mungkin ia boleh menjadi penghalang kepada kejayaan pelajar dalam pendidikan dan juga kehidupan. Dan yang terakhir sekali iaitu pengkelasan sekolah. Okey, pengkelasan sekolah ini macam mana? Sekolah elit yang biasa, maafkan saya, pengkelasan sekolah ini turut menjadi cabaran lah. Sebab apa? Sebab sekolah bersama penuh, iaitu pengkelasan sekolah seperti sekolah elit, seperti sekolah bersama penuh atau sekolah kluster, sekolah berprestasi tinggi, mendapat layanan yang lebih daripada sekolah
harian biasa yang kurang kemudahan telah mewujudkan jurang yang ketara dalam kualiti pendidikan. Sekolah elit ni biasanya mempunyai kemudahan yang lebih lengkap, guru yang berpengalaman serta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sebaliknya, sekolah harian biasa, terutama di kawasan luar bandar, mungkin menghadapi kekurangan dari segi infrastruktur, sumber pengajaran dan juga sumber pembelajaran dan juga tenaga pengajar. Keadaan ini menyebabkan pelajar daripada latar belakang sosioekonomi rendah tidak mendapat peluang yang sama untuk mencapai kecemerlangan. Akibatnya, potensi mereka untuk meningkatkan mobiliti sosial menjadi terhad kerana mereka tidak mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti yang setanding dengan pelajar sekolah ini. Baiklah, bagi memastikan perubahan dalam sistem pendidikan ini benar-benar berfungsi sebagai pemangkin kepada mobiliti sosial, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan juga berterusan. Cadangan ini penting bagi mengatasi jurang dan cabaran yang wujud. Seterusnya, memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang adil dan berkualiti. Antara cadangan penambahbaikan yang pertama ialah pemerkasaan infrastruktur. Infrastruktur pendidikan digital perlu diberi keutamaan oleh kerajaan. Dalam era pembelajaran berasaskan teknologi, akses kepada internet dan juga peranti digital bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan asas. Oleh itu, kerajaan perlu memperluas liputan internet berkelajuan tinggi. Yang sekarang ni kita ada 5G. Khususnya di kawasan luar bandar dan juga pedalaman yang masih ketinggalan dari segi kemudahan digital. Selain itu, penyediaan bantuan peranti seperti komputer riba atau tablet kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 perlu dipergiatkan. Inisiatif ini penting bagi memastikan semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran digital tanpa halangan. Dengan adanya akses yang saksama kepada teknologi, jurang digital dapat dikurangkan dan peluang mobiliti sosial dapat diperluaskan kepada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, latihan kepada guru. Latihan dan pembangunan profesional guru dalam bidang teknologi pendidikan perlu dipertingkatkan. Guru merupakan ejen utama dalam pelaksanaan perubahan sistem pendidikan. Justeru, mereka perlu dilengkapkan dengan kemahiran yang relevan bagi mengintegrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Proses latihan berterusan seperti kursus penggunaan platform digital, aplikasi pembelajaran serta pendekatan pedagogi moden perlu diperluaskan. Selain itu, sokongan daripada pihak sekolah dan juga kementerian juga penting bagi memastikan guru dapat mengadaptasi perubahan ini dengan lebih baik. Apabila guru mempunyai kompetensi yang tinggi dalam penggunaan teknologi, proses pembelajaran akan menjadi lebih interaktif, menarik, berkesan sekaligus meningkatkan pencapaian pelajar. Perkara ini juga kita boleh lihat sebagai saya pelajar PG sendiri dapat dilihatlah dalam pertusan apa semua menekankan penggunaan teknologi dalam kalangan siswa guru. Dan ianya adalah sesuatu yang bagus untuk memastikan latihan kepada guru, bakal guru ini solid untuk sebelum mereka dipostingkan. Dan juga yang akhir sekali iaitu pengukuhan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational iaitu TVET juga perlu diberi perhatian serius. Walaupun TVET ini menawarkan peluang kejayaan yang luas dan juga menjanjikan peluangan ekonomi yang tinggi, tetapi masih lagi ramai persepsi seperti saya katakan di awal tadi, persepsi negatif dalam kalangan masyarakat yang menganggap laluan ini kurang berprestij berbanding laluan akademik. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan kelebihan TVET melalui kempen kesedaran, pendedahan kerjaya serta perkongsian kejayaan melalui graduan TVET. Selain itu, kerjasama antara institusi TVET dan industri perlu diperkukuhkan lagi, memastikan latihan yang diberikan selaras dengan keperluan pasaran kerja dengan meningkatkan kualiti dan imej TVET.
lebih ramai pelajar akan tertarik untuk menceburi bidang ini. Seterusnya membuka peluang mobiliti sosial yang lebih luas. Kesimpulannya, setelah panjang lebar saya terangkan daripada awal, iaitu perubahan yang terkini sehingga kesan positif, kesan negatif dan juga cadangan penambahbaikan yang saya huraikan sebentar tadi. Kesimpulannya, boleh saya katakan perubahan sistem pendidikan semasa jika diuruskan dengan baik dan juga adil, ini akan menjadikan pemangkin luar biasa kepada mobiliti sosial pelajar. Walaupun cabaran seperti juaran digital dan juga perbezaan infrastruktur sekolah masih wujud, pendidikan tetap menjadi jalan paling ampuh untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Kerjasama antara pendidik, kerajaan dan masyarakat adalah kunci utama memastikan transformasi ini memberi manfaat holistik setiap murid tanpa mengira latar belakang. Hal ini kerana saya masih percaya pendidikan adalah jambatan kepada seseorang ataupun individu itu untuk keluar daripada stratifikasi sosial yang rendah. Dan ini adalah saya percaya juga pendidikan juga menjadi jambatan ataupun penghubung untuk memastikan seseorang itu terus kekal relevan di dalam dunia yang sebenar. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu dinisbahkan kepada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi.